Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT 2 menentang pasukan Perak, yang mana JDT menang 1-0 pada perlawanan ini hasil jaringan daripada Feroz Baharudin. Hari itu Perak menari, hari ini Perak merangkak. Tak ada gurau je. Tetapi apa-apa pun memang Perak pada perlawanan ini nampak struggle sebenarnya untuk menang ataupun untuk menjaringkan gol, walaupun ada beberapa percubaan lah. Tetapi disebabkan kecemerlangan goalkeeper pasukan JDT 2, maka pasukan Perak gagal untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya boleh katakan saya akan mulakan dengan JDT 2. Apakah kelebihan pada JDT 2 pada perlawanan ni yang saya suka? Yang pertama adalah tentang goalkeeper pasukan JDT 2, iaitu Rozaimi Rahmat, yang mana beliau menunjukkan satu performan yang baik pada perlawanan ni dalam menafikan percubaan berbahaya daripada pasukan Perak. Dan daripada segi pembacaan game dan juga bola pun, beliau berjaya untuk memastikan yang pemain Perak gagal untuk menyambut hantaran-hantaran through ataupun hantaran-hantaran direct ke arah gawang pasukan JDT 2. Beliau berani untuk keluar dan sebagainya untuk tangkap bola tersebut ataupun ambil bola tersebut. Jadi Rozaimi semalam memang daripada segi reflection pembacaan game, beliau adalah goalkeeper yang sangat bagus lah. Maklumlah goalkeeper senior dah umur 26 kan. So benda tu memang bagus untuk Rozaimi apabila menunjukkan performan yang cemerlang pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan JDT 2, mereka mempunyai kelebihan dalam situasi set pieces, terutamanya ketika mereka dapat free kick, yang mana kita boleh tengok beberapa free kick ataupun corner kick yang didapati oleh pasukan JDT 2 sebenarnya mampu menghasilkan gol, tetapi sayanglah hanya satu free kick sahaja yang berjaya dimanfaatkan untuk menjumpai Feroz Baharudin bagi menjaringkan gol tunggal perlawanan dan membawa JDT menang perlawanan ni. So benda tu memang bagus lah, set pieces mereka bahaya, cumanya mereka boleh perbaiki sikit lah untuk set pieces daripada free kick ataupun corner kick dalam mencari target man mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Livan Madinda dan juga Nizaruddin serta Aisyah Hadi menunjukkan satu performan yang bagus, yang mana mereka berjaya untuk meneutralkan bahagian tengah pasukan Perak, yang boleh dikatakan pasukan Perak banyak overload ataupun banyak nak start the build up daripada bahagian tengah, tetapi akibat daripada pressure yang dilakukan oleh Livan Madinda dan juga Aisyah Hadi telah mengganggu sikitlah rentak ataupun corak build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Perak di bahagian tengah. Jadi yang tu yang boleh saya katakan tentang pasukan JDT 2. Dan yang paling penting untuk JDT 2, apa yang saya suka tentang CDB. CDB memang memberi ancaman yang banyak lah kepada pertahanan pasukan Perak, sampai pasukan Perak punya pertahanan kanan Randy Bahru kena kad merah lah pada perlawanan ni akibat daripada nak jaga CDB sahaja. So CDB memang antara player yang lincah lah di bahagian kiri pasukan JDT, dan kadang-kadang beliau juga bertindak di bahagian kanan. So benda tu agak positif untuk pasukan JDT. Cumanya untuk perlawanan ni, apakah kekurangan JDT? Boleh saya katakan kemasukan di Paula daripada awal minit perlawanan sampailah beliau dikeluarkan tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada bahagian hadapan. So Guhamed di Paula nampaknya masa beliau bukanlah seperti dulu, beliau tak mampu nak create game, movement beliau pun tak mampu untuk banyak. So beliau memang tak memberi apa-apa impak yang positif kepada barisan hadapan pasukan JDT 2 pada perlawanan semalam. So benda tu memang tak boleh nak kata apalah. Dan untuk yang tu je lah yang saya nak komen tentang kelemahan JDT 2. Untuk pasukan Perak pula, apa yang boleh saya katakan kelemahan mereka, yang mana pada perlawanan ni jika kita lihat daripada segi taktikal, apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Perak adalah mereka akan cuba untuk start the build up daripada bahagian bawah, iaitu mereka akan overload bahagian tengah, yang mana winger Hakimi Isa 1Z pun akan masuk ke bahagian tengah, dan mereka akan letak dua deeper defensive midfielder ataupun dua CM, iaitu Sandi Afolabi dan juga Luciano untuk memulakan build up tersebut. Dan mereka akan push apabila mereka akan biarkan dua centre back di belakang, dan mereka akan push mereka punya full back untuk berada di bahagian wide area, memberi ruang. Tetapi sayanglah apabila benda-benda yang dilakukan oleh pasukan Perak sebegitu, mereka perlu faham yang mereka tak ada full back yang berjiwa ataupun attacking minded ataupun offensif yang mampu untuk cover di bahagian wide area seperti mana Hakimi Isa ganti di bahagian kanan. So mereka dah mengorbankan seorang player yang bagus bermain di bahagian winger untuk masuk ke tengah dengan memaksa bahagian full back yang tak boleh nak bertindak ofensif
untuk berada di bahagian wide area untuk menerima bola. Jadi benda-benda macam itulah yang menyebabkan pasukan Perak tak boleh nak start build up ataupun menyerang pasukan lawan dengan sangat baik. Apabila mereka tak ada player yang mampu untuk adapt dengan taktikal yang sedemikian. Saya faham mereka nak overload player di bahagian tengah, mereka nak attract pemain-pemain lawan supaya lebih narrow ataupun lebih berkumpul di bahagian middle area. So mereka akan ada numbers of player di bahagian wide ataupun ada 2 orang di bahagian wide untuk mereka exploit kawasan tersebut. Tetapi benda-benda tersebut tidak berhasil lah, terutamanya juga bertemu dengan pasukan yang seperti JDT2 yang mempunyai player yang bagus daripada segi taktikal. So taktikal tersebut berjaya di counter dengan bagus lah oleh pertahanan JDT dan juga bahagian tengah JDT2 yang mana menyebabkan Perak tak boleh nak build up dengan sangat baik. Jadi itulah punca kenapa bahagian serangan Perak tak boleh nak create movement dengan bagus. Dan yang kedua adalah tentang Akil Hilman, yang mana Akil Hilman sekali lagi diletakkan sebagai lone striker, tetapi daripada segi pelaksanaan beliau masih lagi belum stabil, beliau masih lagi perlukan pendedahan dan beliau yang paling penting beliau perlukan lebih ketenangan ketika mendapatkan bola supaya beliau tidak mudah hilang bola dan tidak mudah jatuh lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.